Boleh dah. Ulang ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dimuliakan lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini sama-sama dapat kita meneruskan pengajian tafsirul Quran kita. Dan pada minggu yang lalu kita baru sahaja menyelesaikan tafsir surah As-Sajdah. Dan pada hari ini insya-Allah pada pagi yang mulia ini kita memasuki surah yang baru, iaitu surah Al-Insan, yang memang sinonim dengan surah As-Sajdah, kerana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Insan pada bersama dengan ataupun selepas daripada surah Alif Lam Mim Sajadah pada solat subuh, dalam solat subuh pada hari Jumaat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaumal jumu'ati surah Alif Lam Mim Tanzil wa hal ata 'alal insan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam sembahyang, dalam solat fajar, iaitu solat subuh, surah Alif Lam Mim Sajadah dan juga surah Hal Ata 'alal Insan, iaitu surah Al-Insan. Jadi oleh kerana sinonim ataupun kaitan hubungan yang rapat di antara surah Al-Insan dengan As-Sajadah, maka kerana itulah kita memilih untuk kita mempelajari surah Al-Insan selepas daripada surah As-Sajadah. Kalau nak diikutkan, kalau nak diikutkan, surah As-Sajdah itu lebih banyaklah kelebihannya. Di antaranya Nabi SAW bukan sahaja membaca pada pagi hari Jumaat, pada solat, dalam solat subuh pada hari Jumaat, bahkan juga Nabi SAW baca sebelum tidur. Adapun surah Insan tidaklah begitu, tetapi surah Al-Insan dibaca pada pagi ataupun pada dalam solat subuh pada hari Jumaat. Jadi perkara ini sunat dalam mazhab kita terutamanya, dan memang di negara kita pun memang sudah sekian lama kita mengamalkan pembacaan surah Alif Lam Mim As-Sajdah pada rakaat pertama dan juga surah Al-Insan pada rakaat yang kedua dalam sembahyang subuh pada hari Jumaat. Dan perkara ini memang sunnah Nabi SAW berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi. Cuma yang perlu diberi perhatian ialah supaya kita memberikan pendidikan, kita mendidik masyarakat supaya masyarakat faham, tahu bahawasanya tidak semestinya mereka membaca atau imam membaca dua surah ini. Sebab kadang-kadang ada yang mengatakan, ada yang beranggapan seolah-olah macam wajib. Seolah-olah bukan wajib, tapi seolah-olah macam wajib. Apabila imam baca surah lain, maka mereka merasakan macam tak senang hati ataupun rasa macam kurang. Jadi kita tak nak macam tu. Kita tetap mengamalkan bacaan dua surah ini dalam sembahyang subuh pada hari Jumaat, tetapi jangan sampai kita merasakan perkara ini suatu kemestian. Sebaliknya kita merasakan ini adalah satu sunnah. Dan kalau tidak direzekikan untuk membacanya atau mendengar bacaan imam daripada surah ini, maka
kita tak apalah, kan, kita terima je lah, terima saja. Dan surah ini, pembacaan dua surah ini disunatkan walaupun kita sembahyang sendirian. Kalau kita sembahyang subuh sendirian, sepatutnya kita ni tak sembahyang sendirian lah kan, sepatutnya kita sembahyang berjemaah. Tapi andai katalah kita outstation contohnya kan, kita bermalam dalam hotel, kita pergi ke satu tempat atas urusan kerja, dan kita bermalam dalam hotel tu pula di sekitarnya tidak ada surau. Kalau kita nak jemput orang bilik-bilik sebelah sembahyang berjemaah sama-sama, mungkin akan menimbulkan pergaduhan, salah faham, sebab mengganggu ke apa ke. Jadi kita sembahyang sendirian. Walaupun kita sembahyang sendirian, maka kita disunatkan untuk membaca dua surah ini. Macam sekarang ni kan PKP, tak semua orang boleh hadir ke masjid surau. Jadi orang-orang yang menjadi imam di rumah atau orang-orang yang memang sembahyang sendirian di rumah, seperti kaum wanita, kaum muslimat, maka mereka juga disunatkan membaca dua surah ini. As-Sajadah, Alif Lam Mim As-Sajadah pada rakaat yang pertama dan Al-Insan pada rakaat kedua. Dan sebaik-baiknya kita membacanya daripada hafalan. Kita membacanya daripada hafalan kita, bukan daripada mushaf. Kerana membaca daripada mushaf ini sekalipun dibenarkan, harus dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Namun begitu, yang lebih afdal ialah mata kita melihat ke tempat sujud. Jadi kalau mata kita sudah melihat mushaf, maknanya kita sudah kekurangan satu sunnah yang lain, iaitu mata menghadap ke tempat sujud. Maka adalah lebih afdal kalau sekiranya kita cuba menghafal, setelah kita dapat hafal lancar, maka barulah kita membaca surah ini daripada hafalan, dan bukannya daripada mushaf. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukadimah, seperti mana kebiasaan kita sebelum-sebelum ini, apabila kita memasuki surah yang baharu, maka kita akan bincang sedikit sebanyak latar belakang surah yang kita akan pelajari. Pepatah Melayu pun ada menyebutkan, tak kenal maka tak cinta. Jadi sebelum kita bercinta, kita menyukai surah Al-Insan ini, sebelum kita jatuh hati, tertarik dengan surah Al-Insan dan isi kandungannya, eloklah kita berkenalan dengan surah Al-Insan. Surah Al-Insan ini namanya Al-Insan sebab di dalamnya memang disebutkan kalimah Al-Insan. Hal ata 'alal insan. Hal ata 'alal insan. Dan surah ini menceritakan kepada kita tentang hala tuju insan, manusia. Bermula daripada ia diciptakan daripada nutfah, min nutfatin amsyajin, daripada nutfah iaitu air mani yang bercampur, sehinggalah diberikan pendengaran, penglihatan, sehinggalah apabila dia sudah besar, dia sudah mukallaf, maka dia ditunjukkan jalan hidayah. Lalu dia sebagai orang yang mukallaf, dia memilih jalan antara imma syakira wa imma kafura. Kemudian seterusnya Allah Ta'ala ceritakan tentang perjalanan seterusnya, iaitu di hari akhirat. Apakah nasib bagi orang yang kafir, yang tidak mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, yang menolak keesaan Allah, yang menolak ayat-ayat Allah, dan apakah ganjaran yang diperolehi oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang membuat amal soleh. Dan dalam surah Al-Insan, yang banyaknya ialah, yang ditumpukan secara banyak, dengan banyak, ialah ganjaran bagi orang yang beramal soleh. Ganjaran bagi orang yang taat. Jadi surah ni menarik kerana surah ni dia lebih kepada mengajak, menarik perhatian kita melihat kepada ganjaran yang baik. Dia ada dua ganjaran yang baik dan ganjaran yang buruk. Yang buruk, neraka, azab neraka, api neraka, nanah, darah, buah zakum, apalah segala azab di hari akhirat. Itu pun ganjaran juga, balasan juga, tapi balasan yang buruk. Tapi dalam surah ini diberikan tumpuan yang lebih terhadap ganjaran dan balasan yang baik bagi orang-orang yang baik, dengan tujuan untuk menarik perhatian kita lah sebagai hamba manusia ni untuk beramal dan menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang abrar, yang taat, yang banyak buat kebajikan. Kerana manusia ni dia suka khabar yang baik.
manusia ni secara tabiinya suka kepada berita-berita yang baik, berita-berita yang menggembirakan dan bukan menakutkan. Maka kerana itu dalam kita berdakwah, kita lebihkan kepada memberitahu tentang ganjaran-ganjaran yang baik, pahala, syurga, bidadari, buah-buahan, sungai susu, sungai madu, sungai arak, sungai air jernih, segala apalah nikmat-nikmat di dalam syurga, supaya apa? Supaya manusia tertarik untuk beramal. Itu memang lumrah manusia. Maka itulah yang ditunjukkan dalam surah Al-Insan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan terperinci, dengan panjang lebar, kalau nak dibandingkan dengan ganjaran bagi orang yang melakukan kejahatan. Baik, jadi surah ini dinamakan Al-Insan kerana seperti mana kita sebut tadi, surah ini menceritakan tentang perjalanan hidup insan, walaupun hanya sekadar sepintas lalu, ya, tetapi lengkaplah perjalanan itu, bermula daripada awal kejadian sehinggalah dia balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat dan menerima balasan sama ada baik ataupun buruk. Selain daripada nama Al-Insan, surah ini juga mempunyai nama yang lain. Ya, surah ini mempunyai nama yang lain. Seperti mana kita pernah sebutkan dalam pengajian surah-surah sebelum ini, ada kalanya satu surah itu mempunyai nama-nama yang lain. Makanya Syekh Tantawi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa nama yang lain. Di antara namanya ialah Ad-Dahr. Di antara nama surah ini selain daripada Al-Insan ialah Ad-Dahru. Surah Ad-Dahr. Kerana dalam surah ini ada disebutkan tentang Ad-Dahr. Ad-Dahr ni maknanya masa, zaman. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri. Ad-Dahr. Selain itu dinamakan juga Al-Abrar. Kerana dalam surah ini disebutkan tentang ganjaran bagi Al-Abrar, orang-orang yang melakukan kebajikan dengan banyak. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kemudian panjang Allah Ta'ala sebutkan tentang ganjaran mereka di nikmat yang disediakan untuk mereka di hari akhirat atau di dalam syurga. Dan juga dinamakan sebagai Amsyaj. Surah Al-Amsyaj. Al-Amsyaj maksudnya ialah yang bercampur. Ini merujuk kepada sifat nutfah, sifat air mani yang akan disebutkan dalam surah ini. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Jadi itulah nama yang ada, iaitu Al-Insan, Ad-Dahr, Al-Amsyaj. Satu lagi ialah Al-Abrar. Kalau kita lihat tafsir yang lain mungkin akan dapat nama yang lebih banyak. Kemudian adakah surah ini surah Makkiyah ataupun surah Madaniyah? Al-Imam Al-Alusi rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa pandangan. Beliau menyebutkan pertama sekali ialah pandangan jumhur ulama, kebanyakan ulama. Apa kata jumhur? Jumhur ulama mengatakan bahawa surah ini ialah surah Makkiyah. Surah Makkiyah, iaitu diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Adapun sebahagian ulama seperti mana yang dinukilkan daripada Imam Mujahid, Imam Qatadah rahimahumallahu ta'ala, mereka berdua mengatakan bahawa surah ini adalah Madaniyah, iaitu diturunkan selepas daripada hijrah, selepas hijrah. Dan ada juga pendapat yang mengatakan bahawa surah ini semuanya adalah Madaniyah kecuali satu ayat. Apa dia? Iaitu ayat wala tuti' minhum athiman aw kafura. Wala tuti' minhum athiman aw kafura. Ini adalah pendapat yang dinisbahkan kepada Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Jadi ada tiga pendapat lah. Sama ada ianya Makkiyah, ini pendapat jumhur, atau Madaniyah, atau Madaniyah kecuali satu ayat. Begitu. Jadi Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala mentarjihkan, memilih pendapat yang rajih, yang kuat. Pada pandangan beliau, yang rajih, yang tepat, yang kuat ialah pandangan jumhur ulama yang mengatakan bahawa surah ini adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Kenapa? Apa sebabnya? Apakah hujahnya?
Hujahnya ialah kalau kita melihat dalam surah Al-Insan ini, maka kita dapati bahawa tema-temanya, tajuk-tajuk yang disentuh dalam surah ini dan juga uslub gaya bahasa surah ini ya sesuai dengan surah-surah makiyah yang lain. Ya, surah-surah makiyah ni kebiasaannya ayat-ayatnya pendek. Dia pendek. Dan surah Al-Insan begitulah pendek. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kan, pendek-pendek. Kalau surah-surah yang madaniyah, kita dapati kadang-kadang dua tiga baris satu ayat. Dia boleh berhenti. Berhenti tu adalah ada simbol jim, ada simbol sad, lam, ya, ataupun simbol apa-apalah, simbol yang lain kan. Qaf, lam, ya ke, simbol titik tiga ke, kan. Tetapi ayat tu panjang. Di tengah-tengah ayat tu adalah beberapa tempat yang boleh kita waqaf. Tapi kalau surah makiyah, memang ayat tu dah pendek dah. Kita boleh menghabiskannya dengan satu nafas. Kan macam tadi. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Pendek. Dan kita lihat dalam satu muka surat terdapat banyak ayat. Kan dalam satu muka surat. Yang kalau kita lihat mushaf terdapat lebih daripada 5. Terdapat lebih daripada 6 atau 10 ayat dalam satu muka surat. Maknanya ayat itu dipotong, maknanya ayatnya pendek-pendek. Nak dibandingkan dengan surah-surah yang madaniyah, kadang-kadang kita dapati satu muka surat tu hanya beberapa ayat saja. Kepala ayat tu yang belakang, bukan kepala ayat, nombor ayat tu hanya beberapa saja, beberapa nombor saja yang ada dalam satu muka surat. Maknanya ayatnya panjang. Tapi dalam surah ini kita dapati ianya menepati ciri-ciri surah makiyah. Yang keduanya, kata Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala, kenapa beliau mengatakan surah ini makiyah? Kerana tadilah seperti mana disebutkan tadi, temanya itu menunjukkan bahawa menunjukkan tentang balasan yang baik bagi orang-orang yang melakukan, orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, serta balasan buruk bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang mendustakan Nabi SAW. Dan dalam surah Al-Insan juga memberikan semangat kepada Nabi SAW untuk terus berdakwah. Wala tuti' minhum athiman aw kafura. Memberikan semangat. Jadi di Mekah, Nabi SAW menerima ancaman, menerima tentangan yang hebat. Maka kalau kita lihat ayat ini ataupun surah Al-Insan ini, kita dapati ianya memang bertepatan dengan situasi di Mekah. Jadi ayat ini memberikan semangat kepada Nabi SAW untuk terus berdakwah dengan gigih di bumi Makkah. Baik, kemudian kalau kita lihat dalam tafsir Ibn Kathir hanya mengatakan bahawa surah ini adalah Makkiyah. Dan beliau tidak menyebutkan khilaf, tidak menyebutkan pendapat yang lain dalam masalah ini. Maka kata Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala, ini merupakan suatu isyarat, suatu petunjuk daripada Imam Ibn Kathir yang menunjukkan bahawa seolah-olah pendapat-pendapat lain selain daripada pendapat jumhur, pendapat lain itu adalah pendapat yang tidak perlu diambil kira. Makna kata Imam Ibn Kathir mengatakan memang makiyah, surah ni memang makiyah tanpa ada syak lagi, tanpa perlu diragui lagi. Sedangkan kalau kita lihat dalam masalah yang lain, Imam Ibn Kathir sekiranya ada pendapat yang 2-3 pendapat, ada kepelbagaian pendapat, Imam Ibn Kathir akan membawakannya, akan menyebutkannya dalam tafsirnya. Tapi dalam masalah penentuan sama ada surah ini makiyah atau madaniyah, kita dapati beliau tidak menyebutkan pendapat yang lain. Ini memberi syarat bahawa memang inilah pendapat yang kuat. Satu inilah pendapat yang kuat. Hanya satu ini saja pendapat yang diterima pakai, yang kuat, iaitu surah ini surah Makkiyah. Dan inilah pendapat jumhur ulama. Wallahu a'lam.
Dan ayat surah ini memang tidak ada khilaf, ya. Semua ulama sepakat bahawa jumlah ayat dalam surah Al-Insan ini ialah sebanyak 31 ayat. Baik, kita mulakan insya-Allah. Seperti mana sebelum ini kita akan baca dahulu insya-Allah sebelum kita melihat kepada makna bagi ayat-ayat yang kita baca. Baik, surah Al-Insan bermula dengan ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Sadaqallahul azim. Kita ambil 3 ayat dulu insya-Allah. Kalau ada masa kita akan sambung lagi. Baik, Allah Ta'ala mulakan dengan istifham, dengan pertanyaan. Hal. Allah Ta'ala mulakan dengan istifham. Hal. Hal ini kalau terjemahan biasanya adakah. Tapi kalau kita nak memudahkan orang awam kan, kita kata bukankah. Bukankah. Hal ata 'alal insan. Bukankah telah datang kepada insan hinun, suatu masa, hinun, suatu masa, minad dahri, daripada masa-masa, suatu masa daripada masa yang banyak, lam yakun syai'an madhkura, dalam keadaan ketika itu insan itu, ya, bukanlah sesuatu yang disebut-sebut. Bukan sesuatu yang menjadi, bukan sesuatu benda yang disebut-sebut. Maknanya, maksudnya ialah, bukankah telah datang kepada manusia suatu masa daripada masa-masa yang panjang. Daripada masa-masa yang panjang tu, pada suatu masa dahulu, bukankah telah ada satu masa dahulu bahawa manusia ni tidak disebut-sebut. Maksud tidak disebut-sebut apa dia? Kata Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala, maksudnya ialah tidak wujud. Tidak disebut-sebut ni maknanya tidak wujud. Tidak diketahui kewujudannya melainkan Allah. Ni kata Syekh Tantawi. Tidak diketahui kewujudannya melainkan ilmu Allah. Wa innama kana syai'an ghaira mawjudin illa fi ilmillah. Hanya sahaja ketika itu insan hanyalah sesuatu yang tidak ada. Ghair mawjud, tak wujud. Yang ada ialah dalam ilmu Allah, dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Dalam pengetahuan Allah, ya, yang mana Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya, memang adalah insan. Tetapi ketika itu, selain daripada Allah, tak ada siapa yang mengetahui makhluk yang bernama insan. Apa yang nak disampaikan sebenarnya? Cuba kita fikir dan hayati, apa sebenarnya yang Allah nak sampaikan kepada kita? Allah nak beritahu kepada kita bahawa kita ni, sehebat mana pun kita, besar mana pun jawatan kita, banyak mana pun harta kita, ya, kuat mana pun kekuatan kita, kita kena akui dan kita kena sedar bahawasanya kita ini asalnya tidak ada. Kita ni asalnya tidak ada. Maknanya kita ni lemah. Kita ni dhaif. Kerana apa? Kerana kewujudan kita ini memerlukan suatu zat yang maha berkuasa untuk menciptakan kita. Kalau dia tidak menciptakan kita, maka kita akan terus dalam keadaan tidak ada. Kan? Jadi insan sebelum ia diciptakan, dia antara dua, sama ada akan wujud ataupun terus tidak wujud. Sebelum manusia, seluruh manusia ini wujud di bumi nyata, di alam nyata ni, manusia ni antara dua kemungkinan. Sama ada akan wujud daripada tiada kepada ada, atau daripada tiada berterusan tiada. Maka Allah Ta'ala lah yang menciptakan kita, yang menciptakan kita di alam zahir ini, di alam nyata ini. Kalau bukan kerana Allah Ta'ala ciptakan kita, maka nescaya kita akan pergi kepada kemungkinan yang kedua, iaitu
terus tidak wujud. Tidak wujud dan berterusan tidak wujud. Jadi itulah hakikat kita manusia. Kita ni diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni dulu tak ada siapa pun kenal kita. Kan? Kita ni bukanlah menjadi perbualan para malaikat, perbualan jin, perbualan makhluk-makhluk yang lain yang lebih awal daripada kita. Tak ada. Kita ni langsung tidak menjadi bahan bualan. Apatah lagi kemasyhuran. Inilah hakikat kita yang sebenarnya. Jadi kalau kita rasa di dunia ni, dalam masyarakat kita, kalau orang tu tak disebut-sebut, ya, tidak diendahkan kewujudannya, maka kita rasa dia tu tersisih, dia tu hina, kecil pada pandangan masyarakat. Itulah sebenarnya hakikat kita. Kita ini dalam masyarakat makhluk-makhluk Allah, malaikat, jin dan sebagainya, kita ni pada asalnya tidak disebut pun, tidak diceritakan pun. Kerana tidak ada satu makhluk pun yang mengambil endah tentang kita. Kerana kita memang tak wujud. Itulah keadaan kita yang sebenarnya. Kemudian Allah Ta'ala yang ciptakan kita. Kan? Allah Ta'ala yang ciptakan kita. Jadi kalau kita nak lihat dari segi tafsir yang lebih bersifat ilmiah, kalau hal itu kita tahulah bahawa ianya adalah istifham. Istifham iaitu pertanyaan. Jadi istifham di sini bertujuan apa? Kalau kita belajar balaghah, pertanyaan dia ada beberapa makna. Macam sebelum ni kita pernah belajar kan, dalam surah As-Sajadah ada istifham ingkari dan sebagainya. Dalam ayat ini, hal ata 'alal insan, ini dipanggil sebagai istifham takrir. Istifham yang bertujuan untuk takrir, iaitu mengiyakan. Tanya tu bukan sekadar tanya, bukannya tanya kerana tak tahu, tapi tanya kerana tanya dalam maksud untuk mengiyakan, menetapkan memang aku buat. Memang bukan aku buat. Memang manusia ni tidak ada pada zaman dahulu. Begitu. Jadi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ni kalau kita nak mudah faham kan, apakah maksud istifham takrir? Istifham takriri kita ambil daripada tafsir Ar-Razi. Ar-Razi kata hal ata 'alal insan ini, para ulama sepakat mengatakan bahawa istifham ataupun hal di sini bermaksud qad. Qad. Kalau kita susah nak faham apa maksud istifham takriri ni, hal ata tu tukar pada qad. Qad ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sesungguhnya, maknanya memang benar-benar pada zaman dahulu, satu ketika dahulu, manusia ni bukanlah suatu perkara yang disebutkan. Bukanlah perkara yang disebut-sebutkan. Maksudnya memang benarlah, sesungguh-sungguhnya lah manusia sebelum ini tidak wujud. Itu sebab itulah ditukar pada qad. Itulah yang dimaksudkan dengan istifham takrir. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan dalam membincangkan mengapa istifham di sini bukan istifham hakiki. Bukannya pertanyaan yang hakiki, tapi pertanyaan sebenarnya untuk takrir, untuk mengiyakan. Kenapa? Jawapannya ialah kerana mustahil. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, mustahil Allah Ta'ala bertanya tentang perkara ini. Sebab dia lagi tahu. Dia lebih tahu tentang penciptaan manusia. Jadi hal di sini bukan nak tahu, tapi nak mengatakan sesungguh-sungguhnya manusia itu tidak wujud. Kerana itu nak mudah faham, hal itu digantikan dengan qad. Qad ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Sesungguhnya kami telah menciptakan insan daripada nutfah, iaitu daripada air mani, amsyaj, yang bercampur baur. Nabtalih, kami mengujinya. Kita ambil dari situ dahulu. Jadi Allah Ta'ala yang Maha Pencipta, Allah Ta'ala telah beritahu kepada kita bahawa kita ni berasal daripada air mani. Dan kalau kita belajar sains pun, biologi, memang betul lah. Hasil daripada air mani, lelaki dan juga perempuan dicantumkan, maka lahirlah anak. Itulah kejadian manusia. Ini yang Allah ceritakan kepada kita ini ialah kejadian manusia selain daripada Nabi Adam.
selain daripada Nabi Adam alaihi salam. Sebab Adam alaihi salam diciptakan daripada tanah. Adam alaihi salam diciptakan daripada tanah. Jadi yang Allah Taala sebutkan insan di sini, jinsul insan. Sebab itu alif lam di situ kata ulama tafsir ialah alif lam lil jins. Maknanya semua jenis manusia diciptakan daripada air mani min nutfah. Kecuali Nabi Adam lah. Kecuali Nabi Adam kerana dia adalah bapa sekalian manusia. Inna khalaqnal insana min nutfah. Allah kata sesungguhnya kami, iaitu Allah Ta'ala. Di sini Allah Ta'ala menzahirkan keagungannya. Kerana itu disebutkan kami. Inna khalaqna. Menzahirkan keagungannya. Untuk memberi isyarat kepada kita bahawa yang menciptakan kita bukan kaleng-kaleng. Bukan sebarangan. Yang menciptakan kita ialah satu zat yang maha besar, yang maha agung, yang maha berkuasa. Kerana itulah dizahirkan, digambarkan keagungan Allah Ta'ala itu dengan mendatangkan inna khalaqnal insan. Walaupun hakikatnya Allah Ta'ala itu Esa, kan? Esa. Jadi kenapa tak disebut inni khalaqtu? Kalau inni khalaqtu memanglah betul lah, tapi di situ tidak menggambarkan keesaan, tidak menggambarkan kekuasaan. Jadi Allah nak gambarkan kepada kita bahawa yang menciptakan manusia ni ialah zat yang maha agung, yang maha berkuasa, yang maha hebat, maha besar, maha agung. Maka Allah Ta'ala berfirman, inna khalaqnal insan. Khalaqna, kami menciptakan manusia, insan. Daripada apa? Min nutfah, daripada air mani. Ya Allah, inilah hakikat kejadian kita. Kita ni daripada setitik air mani. Daripada air mani. Jadi air mani ni kalau terzahirlah pada pakaian kita, kita akan malu. Mana ada orang keluar pergi mall, pergi ke office, siapa berani pergi ke office dalam keadaan bajunya itu ada kesan air mani? Tak akan ada. Sebab apa? Sebab dia adalah suatu aib, suatu keaiban. Kalau sekiranya terzahir, ternampak pada pakaian kita, pada cadar kita, pada selimut, kita akan cepat-cepat basuh. Tambah pula orang Melayu, dia bukan basuh pada tempat air mani tu, dia basuh semua sekali. Kan? Baguslah, bukan kata tak bagus. Tapi nak kata betapa kita ni rasa jijik dengan air mani. Betapa air mani itu sifatnya jijik. Itulah hakikat manusia. Kerana itu Allah Ta'ala nak sedarkan kita. Allah nak sedarkan kita supaya kita ni jangan sombong sangat. Jangan kita ni belagak sangat berjalan di atas muka bumi Allah dalam keadaan bongkak, melanggar perintah Allah. Allah ingatkan kepada kita, kita ni asalnya adalah daripada min nutfah. Inna khalaqnal insana min nutfah, air mani. Allahu Akbar. Tambah pula kalau sekiranya mazhab Hanafi, lagilah. Bagi mazhab Hanafi, air mani itu adalah najis. Kan? Bagi mazhab Hanafi, air mani itu ialah najis. Jadi kalau mazhab Hanafi bila baca macam ni, lagilah sampai maksud itu pada diri mereka. Kan? Lagilah sampai maksud. Penghayatan tu lebih lagilah bagi orang yang bermazhab Hanafi. Kerana bagi mereka air mani adalah najis. Air mani adalah najis. Hujahnya ialah, kata mereka, ialah kerana ianya keluar daripada tempat najis, iaitu tempat kencing. Dan juga hujah lain ialah kerana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah mengikis air mani pada kain Nabi SAW untuk dibawa solat. Kain tu nak pakai untuk solat. Jadi bila Sayyidatina Aisyah membersihkannya, itu membuktikan itu adalah najis. Kalau tak najis, buat apa bersihkan? Tapi mazhab Syafi'i mengatakan bahawa hadis itulah yang menunjukkan bahawa air mani itu tidak najis. Kenapa pula? Kerana kalaulah ianya najis, maka pastilah tidak cukup dengan mengikis dengan menggunakan kuku. Kalau betul mani itu najis, maka pastilah Sayyidatina Aisyah akan menggunakan air atau bahan yang lain. Air lah biasanya. Air untuk menghilangkannya kalau ianya najis. Perbuatan Sayyidatina Aisyah yang hanya berpada dengan mengikis, menggunakan kuku, mengikis kesan mani itu dengan kuku, itu menunjukkan bahawa ia bukan najis. Kerana kalau kikis dengan kuku ni, dia tidak membersihkan sepenuhnya. Kemudian Hanafi dia ada hujah lain lah. Dia kata air mani manusia pada zaman dahulu adalah kenyal. Dan bila dia kering, dia akan jadi keras.
Jadi bila dikikis dengan kuku, dia akan tercabut sepenuhnya. Macam tu pula. Dia kata air mani kita ni lain lah. Air mani kita sekarang ni kalau kena kain, kena basuh baru hilang. Sebab air mani kita ni cair. Orang dulu mereka ni tak minum air sejuk. Dia tak ada air batu, tuan-tuan. Dia tak ada air batu, tak ada cendol, tak ada ABC, ais kacang, tak ada. Tak ada TO ais, teh tarik ais, tak ada. Mereka tak minum ais. Jadi ini kata ni lah mereka lah. Orang yang bermazhab Hanafi kata air mani pada zaman dahulu keras. Bila dia kering dia akan jadi keras berketul. Jadi cukuplah dengan mengikis dengan kuku. Tapi itulah kita mazhab Syafi'i kata itu makna kata takwilan tu agak jauh lah. Kan, satu takwilan yang agak jauh lah. Kan, kita boleh bayang sampai tahap macam tu kira terlalu jauh. Maka yang zahirnya air mani masih ada kekal bakinya pada kain kalau sekiranya tidak dibasuh dengan air. Dengan semata-mata kikis dengan kuku itu tidak membersihkan kain tadi. Maka oleh kerana itu hadis ataupun kisah Sayyidatina Aisyah itu menjadi dalil juga bagi mazhab Syafi'i yang mengatakan air mani bukanlah najis. Lebih-lebih lagi kita tahu bahawa seluruh anbiya mereka memang berasal daripada air mani. Mereka adalah daripada air mani ibu bapa mereka. Takkan mereka daripada najis? Para anbiya pun diciptakan daripada najis juga ke? Takkan macam tu kan? Jadi ala kulli hal, walaupun sama ada kita kata najis ke mengikut mazhab Hanafi atau tidak najis mengikut mazhab Syafi'i, walau apa jua pendapat sekalipun dalam masalah ini, tetapi kejijikan tu masih ada. Kan? Kejijikan, rasa jijik terhadap air mani itu tetap ada walaupun kita berpegang ianya bukan najis. Dan itulah asal usul kejadian kita, kata Allah Ta'ala, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Amsyaj, kalimah amsyaj ini ulama berbeza pandangan. Adakah ianya amsyaj ini ialah sifat kepada nutfah, bercampur baur itu adalah sifat kepada air mani. Air mani yang sifatnya bercampur baur. Cuma ulama khilaf, amsyaj ini adakah dia kalimah jamak ataupun mufrad, singular ke plural? Ya, kalau mengikut Imam Az-Zamakhsyari rahimahullahu taala, pengarang kitab tafsir Al-Kasyaf, beliau mengatakan bahawa amsyaj itu adalah mufrad. Wazannya ialah af'al. Seperti a'syar. A'syar ni mufrad. Orang Arab mengatakan burmatun a'syar. Burmah mufrad. Jadi sifatnya adalah a'syar, mufrad juga. Jadi amsyaj, kata Imam, kalau mengikut Imam Zamakhsyari lah, kata beliau, tidak ada masalah dalam ayat ini, tak perlu bincang panjang, kerana amsyaj itu adalah mengikut wazan af'al yang juga merupakan salah satu daripada wazan-wazan sifat yang boleh dijadikan sifat, dan ianya adalah mufrad. Ianya adalah mufrad. Jadi tak ada masalah lah. Tapi kalau kita mengikut pandangan yang lain yang mengatakan bahawa amsyaj itu adalah jamak, maka kita kena hurai lebih lagi. Ada ulama seperti mana disebutkan dalam Hasyiatul Jamal. Hasyiatul Jamal 'alal Jalalain disebutkan bahawa amsyaj itu adalah jamak. Jamak. Jadi kalau jamak, kalau ianya jamak, ya, kenapa sifat amsyaj itu menjadi sifat bagi nutfah? Kan? Nutfah mufrad, singular. Sepatutnya sifatnya juga adalah singular. Tapi kenapa nutfah singular? Sifatnya plural, amsyaj. Kan tak tally tu kan, tak sama. Maka Syekh Al-Jamal yang menulis hasyiah ke atas Al-Jalalain memberikan dua jawapan. Pertama, kata beliau, amsyaj itu didatangkan dalam bentuk jamak kerana nutfah dia memang mufrad dari sudut lafaz, tetapi dari segi makna ianya adalah jamak. Lafaz memang nutfah satu, tapi dari segi makna ianya adalah banyak. Jadi oleh kerana itulah sifatnya didatangkan dalam bentuk banyak, amsyaj, bercampur baur.
Ataupun jawapan kedua, kata Syekh Al-Jamal, kata beliau, nutfah tu, air mani tu, dia mempunyai beberapa juzuk, beberapa komponen dalam air mani tu. Ini orang sains tahulah ni. Jadi setiap juzuk daripada air mani tu, bila dicantumkan dipanggil nutfah. Kan, ada sperma lah, ada cecair lah, apa benda semua tu. Semua komponen unsur dalam air mani tu, semua komponen itu bila bercantum maka dinamakan nutfah satu. Jadi amsyaj itu didatangkan dalam bentuk jamak plural kerana meraihkan komponen-komponen yang banyak di dalam air mani yang satu. Macam tu. Kata Syekh Jamal, ja'ala kulla juz'in minan nutfah. Setiap satu, Allah Ta'ala menjadikan setiap satu daripada juzuk daripada nutfah itu, daripada air mani itu sebagai satu nutfah. Air mani itu, setiap satu tu dipanggil nutfah. Jadi dihimpunkan menjadi banyak. Maka kerana itulah fa'tubira dzalika fawusifa bil jama'. Maka diambil kira banyaknya juzuk-juzuk air mani itu, maka lalu disifatkanlah dia dengan jamak. Disifatkan nutfah itu dengan jamak. Jadi kalau jamak, dia punya singular dia apa? Kalau amsyaj itu adalah kalimah yang plural, singular dia apa? Maka kata Syekh Tantawi, sama ada dua. Sama ada singularnya masyaj, bukan dua, tiga. Tiga. Sama ada mufradnya adalah masyaj atau masyij, baris bawah, atau masyij, ada ya. Masyaj, masyij atau masyij. Walau apa pun perbahasannya, pendapatnya, yang kita mudah faham ialah min nutfatin amsyajin, maksudnya ialah Allah Ta'ala ciptakan kita ni semua, ciptakan manusia, makhluk insan daripada air mani yang bercampur. Air mani yang bercampur. Bercampur tu pula dia ada tafsiran dia. Ada dua lah tafsiran yang Syekh Tantawi berikan. Bercampur itu sama ada maksudnya ialah bercampur di antara air mani lelaki dan juga air mani perempuan, suami isteri. Ataupun bercampur itu maksudnya ialah air mani itu terdiri daripada beberapa unsur. Antara dua tu. Antara dua tu. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala sebutkan air mani yang bercampur. Jadi bercampur tu diterangkan oleh ulama'. Sama ada bercampur itu bermaksud bercampur di antara air mani suami dan juga isteri. Ataupun maksud bercampur itu ialah dalam satu air mani. Contoh air mani lelaki, dalam itu ada beberapa unsur. Oleh kerana dalam tu ada pelbagai unsur, maka dinamakan nutfatin amsyaj, air mani yang bercampur. Faja'alnahu sami'an basira. Lalu kami jadikannya, iaitu jadikan manusia itu mendengar dan juga melihat. Mendengar dan juga melihat. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan tentang dua nikmat ini? Walhal manusia itu diberikan panca indera yang lebih daripada itu. Manusia bukan sahaja diberikan kebolehan untuk melihat, mendengar, bahkan manusia boleh bertutur. Manusia boleh rasa dengan lidah dan boleh menghidu, kan? Dan boleh berfikir. Tapi yang Allah Ta'ala highlightkan dalam ayat ni ialah faja'alnahu sami'an basira. Kenapa? Kata Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala, kerana pendengaran dan penglihatan itu adalah panca indera yang paling bermanfaat untuk manusia. Dua tu kira paling penting lah, kan? Hidu ni kalau tak dapat hidu pun insya-Allah lah masih boleh hidup lah, kan? Macam orang kena COVID, na'udzubillah min zalik, dia kena COVID, dia tak boleh hidu, memang tak boleh. Kita bagilah dia apa ke, nasi biryani ke apa ke, bawa depan dia, dia tak bawa apa-apa. Dia hidunya sudah hilang. Ataupun rasa, ada orang kadang-kadang dia sakit, dia bila dia makan dia tak rasa. Dia tak rasa. Padahal benda tu sedap. Dia rasa tawar saja. Masih boleh hidup tak? Boleh hidup, tak ada masalah. Masih boleh mendapat hidayah tak? Boleh dapat hidayah. Jadi rasa dan juga hidu ni dia tidak menjejaskan seseorang, keadaan seseorang untuk mendapat hidayah.
yang memberi peranan yang paling bermanfaat untuk seorang insan untuk memperoleh hidayah daripada Allah ialah penglihatan dan pendengaran. Pendengaran, kita mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala, dakwah yang disampaikan kepada kita daripada asatizah, para masyayikh, daripada para pendakwah, para da'i. Kita dengar khutbah, dengar ceramah, dengar bacaan Quran, terjemahan Quran, tadabbur Quran. Dan mata, penglihatan, kita boleh lihat tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, makhluk Allah Ta'ala, ciptaan langit bumi, matahari, hujan, panas, tumbuh-tumbuhan yang pelbagai, ikan-ikan di lautan, pergerakan angin, pergerakan pasir-pasir di lautan, progres ataupun proses penciptaan manusia, proses penciptaan haiwan daripada kecil, daripada dia lahir sampailah besar, kita lihat macam mana proses pembesarannya itu. Dengan mata ni, dengan penglihatan ni, kita dapat melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dua ni adalah sangat penting. Kerana itulah Allah Ta'ala menyebutkan faja'alnahu sami'an basira. Kerana apa? Kerana dua panca indera ini, sami'an basira, adalah sumber hidayat, yang memberi fungsi ataupun memberi peranan yang besar dalam kepada seorang insan untuk memperoleh hidayat. Buktinya apa? Buktinya ialah ayat selepasnya Allah Ta'ala sebutkan tentang hidayat, tentang hidayah. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami memberikannya hidayah. Kami memberikannya petunjuk. Petunjuk apa? Kami menunjukkan kepada mereka, kepada manusia itu as-sabil, jalan. Jadi hidayah ni sebenarnya daripada Allah. Kan? Hidayah ni daripada Allah. Bukan daripada pendakwah. Pendakwah dia berceramah, dia berdakwah, dia mengajak, menyeru. Hidayah bukan di tangannya. Tapi hidayah itu daripada Allah. Allah kata, inna hadainahu. Kami yang bagi hidayah. Kami yang bagi hidayah. Inna hadainahu as-sabil. Kami yang memberikan hidayah, iaitu memberikan petunjuk. Menunjukkan kepada apa? As-sabil. Menunjukkan kepada jalan. Menunjukkan kepada jalan. Jadi, tuan-tuan perempuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah itu Allah yang bagi, imma syakiran wa imma kafura. Sama ada manusia itu dia bersyukur ataupun dia kufur kepada Allah Ta'ala. Di sini satu perkara yang menarik, Syekh Tantawi mengatakan, ayat ini, fal hidayatu mawjudah fi kullil ahwal. Sebenarnya hidayah itu memang wujud pada setiap keadaan. Kita tak boleh kata, oh saya ni tak dapat hidayah lah. Itulah saya ni bukan tak nak tinggal maksiat ni, tapi saya ni tak dapat hidayah. Tak. Hidayah mawjudah fi kullil ahwal, kata Syekh Tantawi. Sebab itu Allah kata, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Maknanya orang syakir, orang yang bersyukur, dia nampak hidayah. Orang yang kufur pun dia nampak juga hidayah. Cumanya dia tidak diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Dia tidak diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala berikan kita ikhtiar, pilihan. Allah Ta'ala maha mengetahui dalam ilmu Allah. Allah sudah mengetahui kalau manusia ni diberikan ikhtiar, apakah yang dia pilih. Allah Ta'ala tahu. Setelah ditunjukkan, ni jalan yang betul, ni jalan yang salah. Dan Allah berikan ikhtiar kepada manusia. Manusia, Allah Ta'ala tahu dah dia akan pilih ke mana. Lalu Allah Ta'ala takdirkan dengan kudratnya, maka orang ni berdasarkan apa yang Allah Ta'ala tahu, dengan ilmunya, Allah Ta'ala pun yang mana beri kepada orang yang memilih jalan syukur ataupun jalan baik, maka Allah Ta'ala dorongkan dia ke arah situ. Dan mana yang orang-orang yang mana dia memilih ke arah yang kufur, maka Allah dorongkan ke situ. Dari satu sudut, memang betul Allah Ta'ala yang buat benda tu. Orang yang dapat hidayah memang orang yang Allah Ta'ala berikan hidayah. Dan orang yang sesat juga adalah orang yang Allah Ta'ala sesatkan. Tapi dalam masa yang sama kita kena ingat, itu adalah ikhtiar kita juga, pilihan kita. Dan Allah Ta'ala tahu apa yang kita pilih. Allah Ta'ala sudah mengetahui apa yang kita pilih. Jadi kita tak boleh kata, oh ini semua adalah ketentuan Allah. Tak boleh. Allah Ta'ala tahu dah kalau kita ni diberikan pilihan, kita nak pilih mana.
Dan kalaulah Allah Ta'ala berikan, memang ambillah kau buatlah sendiri, memang kita akan pergi ke arah itu. Maka kerana itulah, kerana Allah Ta'ala mengetahui perkara tersebut, kerana itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala hukum kita. Kan? Kalau memang 100% ni panjanglah kalau nak cerita kan berkenaan dengan tauhid ini. Jadi apa yang penting ialah kita nak faham bahawa sebenarnya kata Syekh Tantawi rahimahullah taala, sebagaimana yang beliau kata, bahawa hidayah tu memang wujud. Memang kedua-duanya, sama ada orang yang syakir ataupun orang yang kufur, kedua-duanya sudah ditunjukkan jalan. Kalau tak ditunjukkan jalan, maka dia memang tak diazab. Kan, orang yang memang tidak sampai kepadanya Islam, memang dia tidak akan diazab oleh Allah Taala. Tapi orang yang diazab oleh Allah Taala ini, sehingga kena pada mereka ni nama kufur, dinamakan sebagai kafir, ini memang orang yang telah sampai kepadanya hidayah, cuma dia tidak mengikutinya. Itu yang kita kena faham. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Baik. Kemudian dalam ayat tadi, syakiran dan juga kafuran, kita dapati bahawa sirah yang digunakan berbeza. Syakir ini adalah sirah fa'il, syakir. Tetapi dalam bab kufur pula, Allah Ta'ala sifatkan orang yang kufur dengan sirah kafur. Kenapa Allah Ta'ala tak kata kafiran? Imma syakiran wa imma kafira. Kan nampak lebih teli, lebih selari kan? Syakir, kafir, sama. Wazannya ialah fa'il. Tapi tidak, syakiran, Allah kata yang untuk orang yang bersyukur, Allah gunakan sirah isim fa'il. Syakir, fa'il. Tapi untuk kafura, untuk orang yang kufur, Allah firmankan kafura, menggunakan sirah mubalaghah. Kafur, fa'ul, bukannya fa'il tapi fa'ul, kafur. Yang syakir fa'il, yang kafur mubalaghah. Kenapa? Kata Syekh Tantawi rahimahullahu taala, kerana seluruh manusia ni dalam dunia daripada dulu sampailah hari kiamat, yang banyaknya ialah yang kufur, manakala yang syukur itu sedikit saja. Buktinya ialah, kata Syekh Tantawi, firman Allah Ta'ala, wa qalilum min ibadiyas syakur. Maka kerana itulah yang kafir itu disebutkan, difirmankan dengan wazan mubalaghah, dengan sirah mubalaghah, iaitu kafura, kerana ramai orang yang kafur daripada yang syakir. Jadi mudah-mudahan kita ni tergolonglah di kalangan golongan yang sedikit ini, iaitu golongan yang syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya bukti syukur itu apa dia? Bukti syukur itu ialah kita menerima dan mengamalkan hidayah yang Allah Ta'ala sebut tu. Inna hadainahu sabil. Itulah tanda kita syukur. Kalau kita menggunakan, beramal, selari dengan hidayah itu, maka itulah syakir. Kalau tidak, maka kita masuk dalam golongan kedua, kafura, wal'iyadzabillah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berhenti pada ayat yang ketiga ini. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang, kita akan sambung dengan ayat-ayat yang seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan tadi dapat memberikan manfaat kepada kita, pengajaran dapat kita amalkan dan sampaikan pada orang lain. Jadi apa yang penting dalam 3 ayat yang kita bicarakan ini ialah, pertama sekali kita menyedari bahawasanya kita ini hanyalah makhluk Allah yang lemah, yang asalnya tidak ada, kemudian diciptakan daripada sesuatu yang hina, sesuatu yang dipandang jijik oleh manusia itu sendiri. Kemudian kita juga ambil pengajaran daripada 3 ayat yang kita baca ini, bahawasanya Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada kita jalan hidayah. Tinggal lagi kita memilih, sama ada kita nak menjadi orang yang bersyukur, iaitu orang yang beramal, orang yang mengikuti hidayah yang Allah Ta'ala tunjukkan, atau kita mengkufuri, mengingkari
nikmat Allah Taala, kita menolak hidayah yang Allah Taala telah tunjukkan kepada kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita bertemu pada kuliah yang akan datang dengan ayat-ayat yang seterusnya. Wallahu alam, sekiranya ada kebaikan mohon diamalkan, disampaikan pada yang lain. Sekiranya ada salah silap mohon ditegur, teguran yang membina insya-Allah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.